pening kepala. Perlu ada muhasabah. Akan datang insya-Allah mesti tahu usul fiqh. Paling kurang kita test matan sulam ni. Interview je Ustaz Azudin. Okey, kamu nak jadi apa? Pegawai syariah. Kita interview Sulamul Usul lah. Cuba terang sikit makna ni. Kalau siapa tak boleh jawab, alamat dia tak payah tunggu 2 minggu. Turun tangga boleh tahu dah fail. Interview. Kita mesti ada sampai peringkat macam tu. Tidak rosak dunia fatwa kita. Baik, wa hadhihi manzumatun mukhtasarah. Ini merupakan bait-bait manzumah yang disusun secara ringkas. Saya bagi pendek saja untuk cepat. Mukhtasar maknanya ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Mukhtasar maksud apa? Ma qalla. Kamu cuba bila saya sebut kamu sebut sekali. Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Apa yang lafaz pendek, makna dia panjang. Itu maksud matan ataupun mukhtasar. Sebab itu matan ini ada maqasid. Maqasid dia untuk apa? Hafal. Al-matnu liyuhfaz wal syarhu liyufham. Matan dihafal, syarah difaham. So kita sekarang ni kita nak kumpulkan dua kebaikan. Hafal dan juga apa? Faham. Boleh hafal dah? Sikit, 4 bait. Alhamdulillahi ladzi 'allamana. Kemudian boleh apa tu? Waliktisabi syar'ihi alhamana ila akhirih. Jadi kalau kita hafal sikit, 'allamana tafri'a wa ta'sila wal hukma wal 'illata wad dalila. Masya-Allah. 2 hari program ni tak sia-sia. Sambil berjalan hafal, tak perlu tunggu 4 tahun nak faham usul fiqh. InsyaAllah dalam masa sebulan faham kitab ni dah kita tahu apa itu usul fiqh. Yang peribadi saya nak faham usul fiqh, saya ambil masa lama jugalah, 10 tahun juga. Lah pun tak faham pun. Tapi saya nak faham cara nak ajar adik-adik ni, saya ambil makan masa lama. Sebab masa tu usul fiqh dia ilmu yang mati. Kalau adik-adik tengok tahun 2000 ni orang tak minat usul fiqh, dia slow macam tu. Di Azhar pun tak ramai orang minat. Jadi bila kita masuk dalam bidang usul fiqh ni, nak kena berjuang sungguh-sungguh sebab dia susah dan tak ada banyak sangat kelas pengajian. Dan untuk kita orang monitor kita, abang-abang pun tak banyak sangat yang mengajar kita. Jadi kita berusaha untuk dapatkan dalam masa yang agak tua lah. Jadi dalam 25, 26, 27 baru nak faham sikit, bukan faham banyak pun. Jadi adik-adik insya-Allah dalam usia yang 18, 19 sekarang ni boleh faham. Umur 20 tahun dah boleh faham banyak dah tentang usul fiqh, lebih daripada saya faham. Insya-Allah itu yang kita nak, insya-Allah. Fi ilmihi nadhamtuha muharrarah. Dalam ilmu usul ini aku susun secara terperinci. Muharrarah maksud mubayyanah, diterangkan dengan jelas. Tahrir, kalau kita baca majalah kita sebut apa? Raisut tahrir, ketua editor. Yang telah ubah, yang telah huraikan dan sebagainya. Ini dipanggil apa? Muharrarah. Adik-adik kena ingat setiap lafaz yang diterjemahkan di sini. Tujuan dia apa dia? Tahdi ila mutawwalati kutbihi. Dengan kitab ini adik-adik akan faham kitab-kitab besar. Allahu Akbar. Adik-adik akan faham kitab Baydawi, akan faham kitab Abu Zahra, akan faham kitab usul fiqh Islami. Insya-Allah dengan matan ini tahdi bihi. Dia kata apa? Tahdi ila mutawwalati kutbihi. Asalnya kutubihi, tapi nak jaga wazan dia tu baca kutbihi. Asal kutubihi tapi syair dia macam tu. Jadi dengan kitab ini insya-Allah nak baca kitab Al-Wajiz Abdul Karim Zaidan, usul fiqh Abu Zahra, Khidr Bey, insya-Allah mudah. Kalau di usim usul fiqh kitab apa baca? Abdul Karim Zaidan lah. Insya-Allah Abdul Karim Zaidan tu kalau baca kitab ni sebulan boleh faham dah. Tak payah tunggu 1 semester. Tahu dah apa yang Dr. Abdul Karim Zaidan nak terang. Ada dalam ni semua. InsyaAllah kalau kita baca cara betul. Wa tudkhilul arifa biha fi hizbihi. Buku ini akan masukkan kita menjadi kelab ahli usul fiqh. Tu dia, kita ada fan club usul fiqh. Parti usul fiqh.
Di sana ada parti macam-macam. Tak, kita tubuh parti usul fiqh. Nak buat apa? Bukan masuk pelaya, nak bagi orang faham. Sammaituha bi sulamil usuli li kulli man yarqa ila al usuli. Aku namakan dia sebagai tangga sampai kepada mereka yang ingin naik memahami usul fiqh. Kitab ini saya baru baca dengan sahabat baik saya Ustaz itu dengan kawan-kawan. Saya baca satu malam, alhamdulillah habis. Bila kita baca, subhanallah, lebih lengkap daripada waraqat. Sebab tu Ustaz yang jadi cadang, kitab ni dibaca di sini. Dan yang seronoknya kita boleh hafal, boleh buat lagu. Nak buat lagu apa? Isabella ke apa, semua boleh. Ikut kepandaian kita. Sebab dia kata apa? Dia tulis niat dia, sulamul usul ila likulli man yarqa ila al-usul. Siapa yang nak urut, dia panggil tarqiyah. Tarqiyah ni maksud dia daripada degree naik master, daripada master naik PhD, kemudian Profesor Madya, kemudian Profesor, betul Profesor Emeritus ila akhirih. So buku ni boleh angkat darjat kamu daripada tak faham, kamu tak tahu apa itu hukum syar'i, apa itu kenapa. Misalnya kita tengok cari mesin Dolby apa nama dia? Dolby non muslim ke Dolby muslim. Kita ahli usul tak akan tengok sangat fatwa-fatwa, kita serah pada mufti lah. Tapi kita boleh tahu mufti yang kata tak boleh hantar kedai Dolby ataupun buka kedai Dolby untuk orang bukan Islam tu pasal apa, kita tahu dalil dia. Dan kita tidak akan membantah sebab dia ada hujah dia. Mufti yang kata boleh orang bukan Islam cuci baju dalam Dolby muslim, dia ada hujah dia. Jadi orang yang ahli usul dia tenang, dia relax. Sebab dia cuba memerhati cara mufti ni berfikir macam mana, cara mufti ni berfikir macam mana. Dia tak hantam kromo macam tu. Usul mengajar kita ketenangan, mengajar kita cuba memahami perasaan orang lain. Oh, itu kalau boleh bahasa dia. Abyatuha ka'adadil asma'i walhamdulillahilladzi ala an-na'ma. Jumlah dia sama dengan al-asma'ul husna 99. Ambil keberkatan. Saya mau ni baca hadis Ibn Hibban tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih binatang, kebetulan hari itu hari dia dilahirkan. Maka saya bahas dengan Syekh saya tak ada, tidak ada munasabah. Maksud dia Nabi sembelih tu kerana cukup hari jadi dia 60 berapa tak lebih kurang 6 berapa saya tak ingat dalam hadis Ibn Hibban. Saya fikir cara dia, saya kata munasabah hari ni bagus juga. Dia ada aura dia. Kalau dalam falsafah dia panggil lamhah tarikhiyah, sentuhan zaman tu dia ada. Tapi tak apalah, tapi poin dia nak cerita bagi dalam hadis Ibn Hibban, Nabi menyembelih binatang tu kebetulan hari itu hari jadi Nabi. Atau Nabi beribadat ketika itu kebetulan. Maka Syekh ni macam tu juga, dia nak ambil barakat 99 tu biar berbetulan dengan buku dia. Sebab pasal apa nama Allah 99? Mesti ada hikmah, betul tak? Walaupun kita tak tahu, kita pun tak tahu apa hikmah ada yang tersembunyi. Dia ambil berkat 99. Jadi kalau orang ada ilmu dalam bidang kajian ni, apakah keterikatan nombor dan sebagainya yang dibahaskan, itu bagus juga. Tapi saya tak buatlah kajian tentang tu. Walaupun dia bukan bersifat qat'iyah, tak ada qat'iyah pun. Itu hanyalah untuk kita nak melihat dari sudut hikmah semata-mata. Jangan duk percaya pula nombor-nombor ni. Sebab benda tu adalah tauqifi, Allah Ta'ala pilih. Cuma kitab ini ditulis dalam kerangka 99 bait mengikut kepada al-asma'ul husna. Jelas kan? Multamisan bi rabbina naf'a biha, untuk mencari daripada Allah, memohon daripada Allah agar buku ini diberi manfaat. Apa maksud manfaat? An-naf'u maksud isalu, kita menyampaikan al-khair, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. So buku ini alhamdulillah sampai kepada kita dengan penuh kebaikan. An-naf'u. Nak dapat manfaat bila kita buat. Tak buat tak dapat manfaat. Sebab al-manfa'ah wal fa'idah ta'ti ba'dal fi'li. Itu.
Al-manfa'atu wal faidatu ta'ti ba'da al-fi'li. Manfaat dan faedah akan kedapatan selepas kita buat. Kalau tak buat, tak dapat manfaat. So buku ni nak dapat manfaat bila kita baca habis, insya-Allah. Wa da'watan min kulli man yatlubuha, dan mengajak kepada siapa yang ingin mencarinya, dan berdoa siapa yang nak cari umur usul, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia manfaat. Jadi dalam diri kita, insya-Allah di USIM, kita doakan supaya USIM menjadi pusat ilmu usul fiqh, menjadi simbolik kepada satu institusi yang memperkasakan usul fiqh, zihnan, zikran, fikran, tatbiqan, kitabatan wa risalatan wa iftaan. Secara pemikiran, cara penulisan, cara risalah dia, secara fatwanya, cara pelaksanaan dia. Sebab tu ada orang tulis kaji manhajul da'wah min khilali qawaid usuliyah, manhaj dakwah berdasarkan kaedah usul fiqh, manhaj sains sosial berdasarkan usul fiqh, dan bagaimana kita nak guna usul fiqh dalam aplikasi politik, dalam aplikasi sains sosial. Luas peranan usul fiqh, bukan setakat hukum syar'i, idari. Kalau kita nak buat idari, bagaimana kita nak mengaplikasikan usul fiqh dalam pentadbiran. Digunakan seluas-luasnya ilmu usul fiqh, bukan hanya untuk mengeluarkan ahkam syar'iyah, tapi nak mengeluarkan etika, nak mengeluarkan undang-undang pentadbiran, nak mengeluarkan syarat, nak mengeluarkan rukun, nak mengeluarkan sebab. Itu semuanya daripada fikrah ilmu usul fiqh. Wa ha ana ashra'u fil matlubi, di sinilah saya memulakan. Ashra'u maksud dia apa? Abda'u fil matlubi, dalam agenda yang dituntut ini adalah untuk menjelaskan usul fiqh, liyahsul al-is'afu bil mahbubi, untuk dia mendapat satu kepuasan rawatan kepada mereka yang disayangi, insya-Allah. Jadi buku ni dapat merawat, dapat memenuhi, dapat mengubati, insya-Allah, kepada mereka yang disayangi atau orang yang nak belajar usul fiqh ini. Sebab di antara hubungan guru dengan pelajar mesti ada kasih sayang. So kita sayang student, kita baca kitab ini untuk mereka faham, untuk mereka pelajari. Jadi insya-Allah mata kita dah habis dah. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mata kita habis. Kita akan masuk ta'riful usul. Kita rehat berapa? 12 kan berapa? Ada lagi 20. Kita baca dulu nanti kita terang, insya-Allah habis. Saya hari ni target sampai bab mujmal, kemudian isu sama sunnah, sampai nasah, insya-Allah. Sekejap ya, insya-Allah. So boleh hafal sebelah bait daripada alhamdulillah wa hauna ashra'u fil matlubi liyahsul al-is'afu bil mahbubi. Boleh hafal tak, insya-Allah? Ada minat untuk menghafal tak? Timbulkan. Man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Siapa yang hafal menang kepada orang tidak menghafal. Hafaz, kuatkan hafalan, banyakkan hafalan, kuatkan ingatan, insya-Allah akan sampai. Baik, kita baca definisi usul fiqh yang kita sebutkan tadi. Pertama adalah marhalah pengenalan definisi. Dalam semua ilmu adik-adik catat. Okey, definisi taharah. Apa definisi taharah? Apa definisi solah? Semua ilmu yang kita pelajari, tak kira lah ilmu agama, sains, pastikan definisi ada dalam otak kita. Penting definisi. Definisi ini asas kepada kefahaman. Definisi adalah asas kepada kefahaman. Usuluhul adillatul ijmaliyah wa halu mustadilliha wal kaifiyah. Allah, tiga ni, satu bait ni menghuraikan yang saya sebut tadi. Apa yang kamu belajar daripada usul fiqh? Yang pertama, usuluhu maksud adillah. Usul fiqh ini, usulul fiqh apa dia? Al-adillah al-ijmaliyah. Dalil-dalil yang bersifat umum. Yang saya terangkan tadi, Al-Quran sebagai hujjah. Baik.
Kita di dalam Al-Quran kita tak cari sanad, betul tak? Sepanjang kita belajar ilmu, ada tak kita cari sanad Quran? Nah, persoalan ditimbulkan, kenapa kita tak cari sanad Quran? Kenapa? Kenapa kita tidak mencari sanad Al-Quran? Ini persoalan ni. Hadis kita belajar sanad. Qala haddatsana Humaydi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kemudian kepada Al-Qamah, kemudian kepada Umar, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mana tengok sanad. Tapi Quran tak ada. Itu qala hadatsana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Usul fiqh ajar kita nak jawab semua tu. Adik pernah terfikir tak kenapa Quran kita tak cari sanad? Sebab dia mutawatir. Li'annahu mutawatirun. Kalau kita baca matan Jazari dia kata apa? Al-akhdhu bitajwini hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ani athimu li'annahu ilaina anzala. Hakadha ilaina wasala. Belajarlah tajwid. Belajar. Kalau belajar tajwid kena baca matan Jazari dengan Tuhfatul Atfal. Linnuni in taskun walit tanwini arba ahkam faqut tabini. Al-awwal idharu sitatu ahrufi. Jadi benda-benda tu kita kena hafal matan supaya dia ada kerangka dalam otak kita. Jadi dia kata apa? Belajar tajwid adalah wajib. Al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun, wajib sangat. Man lam yujawwidil Qur'an athimu, siapa yang tak belajar tajwid berdosa hukum dia. Baca walazzallin. Oh, sedap baca tapi walazzallin. Ghairil maghdub. Apa beza maghdub dengan ma'dub? Maghdub lumpuh, maghdub dimurkai. Kita di Tegak ikut jalan dimurkai ke jalan orang lumpuh? Nak cerita orang golongan yang dimurkai ke golongan yang lumpuh? Kalau kita tak baca hari ni, ini panggil apa? Kemudian kita yang halqum apa atas ni, atas daripada halqum kita. Haun fa hamza'u, thumma ainun ha'u, thumma ghainun, thumma kha'u di sini. Ghairil mag. Kemudian kita baca di sini ghairil maghdub, tak sah sembahyang. Mag. Sebab apa? Tak belajar tajwid. Li'annahu ilaina. Karena Quran ini diturunkan oleh siapa? Allah. Anzalallah. Wa hakadha ilaina wasala, sampai kepada kita macam tu juga. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka tak berhajat kepada sanad. Karena dia mutawatirun, wal mutawatiru kal ilmi darurah. Itu kaedah dia. Mutawatir macam ilmu darurah, maksudnya ilmu yang tak berhajat kepada sanad dan dalil. Contoh kita bagi, matahari ni matahari betul tak? Boleh tak kita tanya apakah dalil yang menyatakan ini cahaya matahari? Boleh tak? Sekarang ni kita sejuk, kipas. Saya sejuk lah. Apakah dalil yang menyatakan kamu sejuk? Boleh tak tanya soalan macam tu? Tak boleh. Sebab dia panggil ilmu daruri. Lapak. Kita lapak. Saya lapak ni. Apa dalil yang kamu kata kamu lapak? Susah macam tu. Maka ilmu mutawatir, kata ulama, seperti ilmu daruri, la yahtaju ila dalil wa istidlali, tidak berhajat kepada mana-mana dalil. Sebab dia seolah benda yang sudah diketahui oleh semua orang. Jadi Al-Quran tak berhajat kepada mana-mana sanad, semua orang tahu. Muslimnya, kafirnya macam tu. Boleh faham ah? Sebab tu kata penyair, walaysa yasihhu fil adhani syai'un idha ihtaja an-naharu ila dalili. Tak betul otak fikir kalau nak tahu ini siang, mana dalilnya. Sekarang ni siang kan? Apa dalil sekarang ni waktu siang? Boleh jawab tak tuan?
Orang tanya kita, Ustaz, saya nak dalil. Bagi dalil sekarang ni siang. Boleh jawab tak? Pening kepala. Sebab tu ulama buat kaedah istifsarul wadihi iskalu. Apa kaedah ni? Istifsarul wadihi iskalu. Bertanya benda yang jelas muskilah. Problem. Boleh apa nak tulis ni? Ni, banyak tulis. Kamu kena jadi kuat. Allamahul qalam. Allama bil qalam. Allah muliakan kita dengan pen, maka tulis. Siapa yang tak tulis tiada kemuliaan. Okey. Allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Jadi istifsarul wadihi iskalu. Bertanya soal benda yang jelas menghasilkan problem, menghasilkan kesamaran. Benda dah jelas tanya lagi. Ini ibu saya, tanya pula, mana bukti ni mak kamu? Tu dia. Boleh jawab tak? Ni mak saya lah, saya tahu. Bil fitrah. Nak, saya tak mau. Saya nak bukti ini ibu kamu. Tu dia, pening kepala kita. Jadi kata ulama kata apa? Istifsarul wadih. Apa jawapannya? Iskalu, muskil, problem. Iskalu. Bertanya kepada benda yang jelas adalah problem, menghasilkan ketidakfahaman. So jangan bertanya benda yang jelas. Baik, jadi kita belajar adillah ijmaliyah. Kita tak belajar aqimus solah wa atuz zakah, itu fungsi fiqh. Tapi kita nak scan, ini dalil tak? Akal dalil tak akal? Okey. Bahasa Arab dalil tak? Induksi dalil tak? Induksi maksudnya istiqra. Yang mana sunnah itu hujjah. Kalau Nabi makan duduk, Nabi tak bercakap, Nabi duduk saja minum, makan, adakah itu sebagai sunnah? Itu persoalan dia. Bila Nabi kata okey, itu sunnah ke? Bila Nabi tak larang sahabat buat, itu sunnah ke? Itu perbahasan dia. Masuk pula kepada sadduz zara'i', iaitu kalau kita nampak, boleh tak kita guna pendekatan penutup? Boleh tak kita menggunakan pendekatan sadduz zara'i' untuk menghalang jualan kepada penjenayah? Boleh ke tak boleh? Kita akan scan. Ke semua benda kita akan scan yang dinamakan sebagai adillah ijmaliyah. Boleh faham tak? Ini asas ni. Kalau tak faham yang ni, kamu takkan faham usul fiqh. Okay, siapa yang tak faham angkat tangan? Nak angkat tangan memalu ah? Allahu akbar. Tarabba al-ilmu min athnain. Ilmu ini tertutup kepada dua orang, pemalu dan orang yang ego. So jangan jadi orang ego dan jangan jadi pemalu. Okey, siapa yang tak faham angkat tangan? Okey, saya ulang sebab dia asas. Usul fiqh tidak membahaskan dalil-dalil secara spesifik. Kalau orang sebut, Tuan Syekh tolong huraikan aqimus solah, itu bukan saya punya bidang. Saya mengkaji Quran itu hujjah tak? Ya, hujjah. Saya mengkaji sunnah mursal tadi, hadis mursal itu hujjah tak? Mimpi Nabi hujjah tak? Saya bincang tanpa melihat kepada pendetilan, tetapi melihat kepada konsep umum dalil. So, usul fiqh dia akan bincang teori kepada setiap dalil. Kaedah umum. Dalam sains kita ada kaedah. Betul tak betul? Dalam semua benda ada kaedah. Kaedah sifir 20. Okey. Kaedah sifir 20 tu spesifik ke umum? Kita belajar matematik betul tak betul? Kaedah sifir 20 tu algebra ke? Bukan kan? Tapi diguna pakai betul tak? So usul fiqh macam tu. Kita tak bahas algebra, tak bahas tentang pecahan, tak bahas tentang itu fungsi faqih. Fungsi usul fiqh nak bahas tentang kaedah sifir 20 tu. Benda yang tak melibatkan kepada event, yang tak melihat kepada kes-kes terpencil, kes-kes tertentu. Kita bahas kaedah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi mengangguk itu adalah sunnah. Itu kaedah. Nabi mengakui
Khalid Al-Walid makan dhab. Berdasarkan kaedah umum tadi yang digunakan oleh faqih, dapat mengetahui bahawasanya makan dhab itu sebahagian daripada sunnah. Begitu. Makna kita ni membuat satu peletakan dasar. Usul fiqh ini mengkaji tentang peletakan dasar. Kalau kita mengaji undang-undang, dia ada dasar umum. Kerajaan mengajak kepada perpaduan. Kemudian kita buat program ceramah silaturahim. Kerajaan tak nas pun program-program sedemikian, tapi kita yang melaksanakan dasar kerajaan. So usul fiqh mengkaji dasar syariah itu secara umum. Spesifik itu bukan usul fiqh. Usul fiqh tidak membicarakan tentang kewajipan solat, tetapi usul fiqh membicarakan arahan Allah adalah wajib. Betul tak? Arahan Allah adalah wajib, maka sembahyang adalah arahan Allah, maka sembahyang itu adalah wajib. Cuma level usul fiqh level yang tinggi, level muqaddimah kubra, level dasar dia. Dan ulama-ulama akan bergerak di atas dasar ni. Nah, kenapa kamu katakan sembahyang wajib? Apa dalil kamu? Allah suruh. Macam mana kamu tahu Allah suruh? Dalam Quran sebut macam ni. Macam mana kamu kata Allah Ta'ala suruh itu wajib? Sebab ulama usul dah kaji, setiap arahan Allah dalam Al-Quran adalah wajib. Maka sembahyang itu adalah arahan Allah, maka sembahyang itu adalah tu dah boleh dah tu. Jelas lagi yang kat tangan dia? Jelas Ini mudah. Usul fiqh ni makan kita akan buat hari ni macam makan coklat. Bukan macam makan apa yang sweet sour tu. Sweet sour tu makan susah. Dia masam dulu. Lepas tu baru senyum. Tak, kita tak buat macam makan sweet sour. Kita macam makan coklat, Cadbury, KitKat. Ni. Baik. Kemudian kita mengaji tentang apa? Wahalu mustadilliha, mengkaji tentang siapakah mustadil. Hal tu maksud sifat. Hal maksud apa? Kriteria, ciri-ciri. Mustadilliha, mujtahid. Siapakah yang mujtahid? Bezakan pendakwah dengan faqih. Bezakan pendakwah dengan pakar. Pakar mungkin tak kamu minat. Ceramah dia macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar, tak dengar. Kalau ada di pondok, kadang duduk yang tuk guru tu kena duduk dekat dia. Tak dengar suara dia. Tapi dia alim ilmu seperti lautan dan gunung. Ambil fatwa daripada dia. Bukan daripada tuan-tuan dan puan-puan ceramah orang sampai teriak. Tapi tak ada ilmu usul fiqh. Orang macam ni ambil nasihat tetapi tidak ambil fatwa. La yu'khadul fatwa minal wa'if. Jangan ambil fatwa daripada pendakwah. Itu kaedah dia. Kerana pendakwah ada dia punya bidang dia, pakar ada bidang dia. Jangan tertipu dengan orang yang pandai ceramah. Kadang orang bila tengok orang tu pandai ceramah, ini hadal faqih, bukan begitu. Faqih, pakar dinilai berdasarkan kitab ini. Buat penilaian. Ustaz belajar bahasa Arab tak? Tak belajar. Okey, ustaz pendakwah. Clear. Soalan pertama nanti kita belajar nanti. Tanya saja. Belajar bahasa Arab tak? Saya tak belajar bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Jepun. Allahu Akbar. Tak apa. Bahasa apa? Korea. Kamsahamnida. Yoposeo. Tak apa. Bagus. Tapi itu bukan usul fiqh. Ada usul fiqh dalam bahasa Korea. Jadi kita belajar mengenal siapa pakar. Wahali mustadilliha. Yang ketiga, wal kaifiyah. Manhaj kita nak berinteraksi dengan Quran dan Sunnah. Satu bait ni hafal, faham semua ilmu. Usuluhul adillatihi. Usuluhul adillatul ijmaliyah wa halu mustadilliha wal kaifiyah. Dapat tak? Dah ada syahid lah. Subhanallah. Ini dah syahid. Syahid ma'rakah ke, syahid akhirat ke, syahid dunia ni. Hak sebelah tu.
syuhada. Mana syuhada kita? Al-Syahid, nama apa tadi? Al-Syahid Al-Imam. Entah syahid apa ni, akhirat ke syahid dunia? Alhamdulillah mati syahid dalam kelas pengajian, satu pahala yang besar, tuan-tuan. Makna syahid 2 kali. Satu dalam kelas, nanti insya-Allah akan mati lagi insya-Allah. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata orang yang syahid awal ni kena sembahyang jenazah kat dia kat dalam kelas. Dia kata kalau kawan-kawan kita jenis tak kuat belajar, salli alaihi arba'at takbirat. So kena sembahyang jenazah 4 takbir. So kalau kawan-kawan yang malas pergi kelas, buat sembahyang jenazah kat dia. Seronok tuan-tuan, sebab dapat 2 kali. Orang lain sekali je. Satu masa hidup, satu masa mati. Salli arba'at takbirat. Dulu saya mesti mengajar di Insaniah buat macam tu. Siapa malas kita buat jenazah. Tapi lepas tu hidup baliklah. Baik, apa yang ni? Usuluhul adillatul ijmaliyah wa halu mustadilliha. Inilah usul fiqh yang kita akan belajar 10 muka surat. Kita belajar adillah ijmaliyah, kita belajar sifat mujtahid, kita belajar kaifiyah, itu metodologi, am, khas, mubayyan, mujmal, nasah, mansukh. How, dalam bahasa how. Bagaimana kamu nak faham sunnah? Usul fiqh akan terang dalam satu kalimah saja. Wal kaifiyah. Kita boleh dah tahu apa itu usul fiqh dalam satu perenggan saja. Usuluhul adillatul ijmaliyah wa halu mustadilliha wal kaifiyah. Baik, dia masukkan sikit tentang definisi fiqh supaya kita tahu beza fiqh dengan usul fiqh. Wal fiqhu an tadriya minal ahkam syar'iyyatiha bil ijtihadi sami. Fiqh itu apa? Fiqh kamu mengenal hukum syarak. Usul fiqh apa? Kamu mengenal dalil syarak. Boleh beza tak? Fiqh kamu mengenal apa? Hukum syarak. Usul fiqh kamu mengenal apa? Wadih. Bau banun wadih, jelas. Okey, nak kena fiqh dengan apa? Bil ijtihad sami, dengan ijtihad yang hebat. Hakikat fiqh adalah ijtihad. Kita sekarang ni bukan fiqh, kita dipanggil fiqh, kitab mazhab ni dipanggil fiqh majazi. Itu pun dah okey. Tapi hakikat fiqh adalah ijtihad. Mengikut pandangan usul fiqh adalah ijtihad. Misalnya, Majlis Muzakarah Fatwa mengeluarkan bahawasanya apa nama yang terbaru apa dia? Mereka keluarkan keputusan yang terbaru apa dia? Kalau MH dah lama dah. Apa yang terbaru Majlis Fatwa? Dia kurang dah. Masa dulu MH370 yang meninggal tak jumpa tu, jadi Majlis Muzakarah Fatwa keluarkan bahawasanya mana-mana keluarga yang pergi mahkamah dan mahkamah memutuskan bahawasanya mangsa itu telah mati, maka faraid dibahagikan. Itu dia panggil fiqh. Kerana keputusan keluar daripada Majlis Muzakarah adalah ijtihad. So ijtihad daripada badan muzakarah fatwa, daripada infak, daripada pakar, dinamakan sebagai al-ijtihadus sami. Kita selesai 2 benda. Apa dia? Perbezaan usul fiqh dengan fiqh. Pada 2 rangkap. Wal fiqhu an tadriya minal ahkam syar'iyyataha bi ijtihadis sami. Masuk tentang pembahagian hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Wajib, sunat, harus ke semua tu. Jadi setiap perbuatan kita ada hukum. Sama ada wajib, sunat, makruh ila akhirih. Maka kita kena tahu, makruh itu adakah sinonim bagi wajib? Adakah wajib itu sunat? Itu perbahasan. Perlu kita kena faham pada beberapa bait ini. Wal hukmu in uqiba tarikun wajab au fa'ilun fahuwa haramun yujtanab. Di sini ada 2 hukum syar'i. Yang pertama hukum wajib.
Hukum wajib kalau seseorang itu meninggal di iqab. Siapa yang meninggalkan kewajipan in uqiba tarikun wajib, kalaulah peninggal kewajipan itu meninggalkan kewajipan, maka dia uqib, dihukum insya-Allah pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Au fa'ilun, kalau dia buat benda yang terlarang, fahuwa haramun yujtanab, maka ia adalah hukum haram yang wajib ditinggalkan. Jadi dalam fikrah kita macam mana? Bila Allah larang zina, apa yang kita patut kita buat? Buat ke tinggal? Siapa boleh isi? Kalau Allah Ta'ala wala taqrabu zina, apa yang kita dapat daripada ayat tu? Tinggal ke buat? Tengok. Kenapa kita kena tinggal? Sebab apa? Sebab haram. Apa cuba tengok? Au fa'ilun fahuwa haramun yujtanab. Haram ini dijauhi. Yujtanab maksud apa? Dijauhi. Jadi dia kata apa? Wal hukmu in uqiba tarikun wajab. Au fa'ilun fahuwa haramun yujtanab. Kalau orang itu tinggal benda wajib dihukum, kalau buat benda haram, kalau benda haram dia kena buat apa? Dia kena tinggal. Jadi dalam penulisan, dalam kajian nanti sudah tentu kes-kes yang datang kepada kita, macam Bitcoin. Kalau kita kata hukum Bitcoin wajib, kerajaan kena guna Bitcoin, betul tak betul? Kalau Bitcoin itu benda yang haram, kerajaan kena tinggalkan. Ini falsafah dia. So falsafah hukum yang besar ini masuk ke dalam semua fiqh. Diharamkan seseorang itu meniru dalam kelas. Masa Pak Isa, apa yang kita dapat faham? Jangan tinggal tiru, betul tak? Kalau tak faham pun jawab je. Baik. Wandub idza usiba man qad fa'ala, dan sunat itu kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dapat dosa tak? Okey, ini berbeza dengan apa? Sunat berbeza dengan apa? Sunat berbeza dengan apa? Tak dapat tangkap. Sunat berbeza dengan apa? Dengan wajib. Perbezaan di sudut apa? Wajib kalau kita buat, kalau tinggal, kalau sunat buat, kalau tinggal. Hari ini hari Ashura, saya bawa minum je, berdosa tak? Boleh tak Jaiz tangkap saya? Jaiz tangkap saya tak pasal apa? Tapi kalau Negeri Sembilan dia panggil apa? Maiz tangkap saya, Ustaz, jangan ditangkap sebab apa? Sebab tak puasa Ashura. Boleh tak boleh? Kita jawab dengan ni. Kata Tuan Haji, saya baru belajar kitab Sulamul Usul. Dia kata wandub idza usiba man qad fa'ala au tarikun mumtathilan faqrahu lah. Cuba Ustaz huraikan saya. Pasal apa nak tangkap saya tak puasa Ashura? So sunnah konsep dia kita akan fahami dalam semua ahkam syar'iyah. Disunatkan angkat tangan ketika mana bertakbiratul ihram. Kita lupa angkat tangan ataupun sengaja tak angkat tangan ketika sembahyang, batal tak sembahyang? Sebab apa? Konsep ni kalau kita pegang, kita akan faham dalam semua ahkam syar'iyah. Sunat kita talaffuz, disunatkan kita sebut usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Imam tak sebut usalli, batal tak sembahyang? Batal tak? Sebab apa tak batal? Kepada apa? Sunat. Maka sunat kalau kita tinggal tak dapat dosa, makruh tinggal dapat pahala. Tetapi dengan syarat mumtathilan. Syarat dia apa?
Mesti ada niat tinggal makruh. Ada orang tinggal rokok kerana untuk jaga kesihatan. Dapat pahala tak? Sebab apa? Sebab dia tinggal bukan mumtathilan, bukan kerana Allah. Dia tinggal kerana kesihatan. Maka bezakan orang yang tinggal benda makruh kerana si kesihatan atau tidak sengaja atau sebab-sebab yang lain dengan orang meninggalkan makruh kerana Allah. Maka kalau dia tinggalkan kerana Allah, maka dia dapat pahala kerana meninggalkan makruh. Itu hukum yang keempat. Kemudian yang terakhir apa dia? Aula wala fahuwal mubahu bistiwa. La wala tu dia istilah la wala, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Itu maksud dia apa? La wala, la ila thawab wala ila azam. Pahala tak dapat, dosa tak dapat. Nama dia apa? Fahuwal mubahu fi bistiwa, sama saja. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sekarang ni ada makanan di luar, nak makan pun boleh, nak tinggal makan pun boleh. Kalau saya tak pergi makan, okey, ada makanan, berdosa tak saya? Kalau saya makan, berdosa tak? Ni ayak ada di sini ni, ni ayak ada. Ni air. Ni orang Negeri Sembilan ni. Orang Sembilan sebut macam mana tau? Nasi lomak ni kalau air. Air apa ni? Air keruh. Air ni kalau saya minum, hukum dia apa? Saya minum, hukum dia apa? Harus. Kalau saya letak, sebab apa? La wala. Sawab pun tidak ada, dosa pun tidak ada. Fahuwa al-mubahu bistiwa, sama saja. Tetapi untuk tambahan, kalau kita nak jadikan makruh ni dapat harus ni dapat pahala, buat apa? Niat kerana untuk beribadat. So semua benda mubahat yang merupakan majoriti banyak fiqh, majoriti yang paling terbanyak dalam hukum fiqh adalah harus. Yang paling banyak adalah harus. Sedikit wajib dan haram. Jadi kalau kita nak niatkan mubah ini menjadi pahala, kita buat apa? Niat kerana Allah. Dia panggil apa? Wa man nawa bihil quwa, siapa yang niat untuk menambahkan kekuatan ibadat dalam perkara harus, dia kahwin untuk jaga agama dia, dia makan untuk bina kekuatan dia, maka dia mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka itulah lahir kaedah al-umur bil maqasidiha ataupun innamal a'malu binniyat daripada hadis Bukhari, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini gambaran kepada kita bahawa setiap perbuatan kita tidak terlepas daripada 5 hukum ini. Datang ke kelas ini wajib ke sunat? Nah, kalau adik-adik kata wajib, kalau tak datang kena hukuman tak? Boleh tak universiti ambil tindakan tata tertib? Okey, tidur dalam kelas, hukum dia apa? Nah, ini kita main tidur dalam kelas. Harus. Macam mana? Akhwat? Haram ke apa? Harus. Oh, dia berkata harus tak Izzuddin? Kalau harus boleh tidur lah. Aduh, pening baca usin ni. Baik. Waqad ya kaedah waqad yasiru ta'atan idza. Nah, ustaz, saya nak kahwin, dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Macam tu ustaz? Boleh dapat dengan niat kerana Allah. Waqad yasiru ta'atan. Fokus ni. Waqad yasiru ta'atan. Baca bersama saya. Ustaz, kamu baca, bagi aktif. Kamu ni orang kena kata mandom. Mandom ni yang susah ni. Tahu tak mandom tu dia apa? Slow. Mana dia duduk ni? Dia kalau kita main bola macam ni kalah lama dah.
Sebab tu orang main bola lebih ikhlas daripada kita. Ada orang bola tidur. Pemain bola, pemain goalkeeper tengok tak serang apa, orang tak serang dia, tidur. Allah gol. Agak-agak goalkeeper tu dipecat tak? Sebab tu orang main bola ikhlas. Tak ada defense yang tidur. Dalam sejarah orang main bola ni, ada orang tidur ke? Penonton tidur lah. Yang main bola tu, dia letih. Referee nak tidur Ustaz. Kau dulu lah. Jadi semua benda boleh jadi ibadat. Qad yasiru ta'atan. Baca semua, kamu kena baca aktif. Qad yasiru ta'atan. Nuruddin Asy-Syahid, dia raja main bola, tapi saya tak tahu dia main bola apa. Disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Lepas tu ada seorang ahlul ibadat ni menjumpa dia, kata, apa ni tuan ni kerja main bola je. Marilah kita baca Quran, kita beribadat. Ni cara orang ibadat berfikir. Kerja dia ibadat 24 jam. Dia kata, aku main bola ni untuk bina kekuatan nak pergi perang. Kalau aku tak main bola, macam mana aku nak perang? Lembek macam tu. Jadi kita tengok, bila dia main bola, dia main sukan untuk dijadikan kekuatan berperang, qad yasiru ta'atan idza nawa. Itu kisah Nuruddin Asy-Syahid. Kita main bola ni untuk apa sekarang ni? Saya tak bagi. Kita main bola untuk apa? Carilah untuk kesihatan. Bila kita sihat, kita boleh belajar, betul tak? Jadi jangan kita main bola saja, pergi sepak kawan-kawan, geram. Dalam kelas tak dipukul kat padang. Dah lama geram dah, sekali masuk padang sepak kaki. Tak boleh begitu. Jadi kalau niat yang baik, kita pergi gym, kita pergi sukan, kita naik basikal, kita main, kita berenang, qad yasiru ta'atan idza nawa. La wala fawal mubahu bistiwa, qad yasiru ta'atan idza nawa. Jadi adik-adik, dalam masa beberapa minit ini saja, dalam 5 baris ini, nampak tak gambaran hukum syar'i? Apa itu hukum syar'i? Apa itu hukum syar'i? Apa dia? Wajib. Cuba sebut tengok. Kamu semua tak semangat ni. Saya bimbang student-student kita ni yang semangat ibu bapa. Student tak semangat mengaji. Yang hantar ibu bapa semangatlah. Yang student macam ni. Dia keluar ayat liak dah. Ayat liak basi dalam kelas. Jadi kena semangat. Okey, hukum syar'i ada berapa? Apa dia? Kemudian okey, dan 5 benda ini dah nampak dah world view dia. Nampak tak dia punya definisi dia? Nah, bila kita baca kitab fiqh nanti, ulama kata apa? At-tama'ninatu wajibatun. Tama'ninah itu wajib. Apa yang adik-adik nak gambarkan? Habislah. Apa yang adik gambarkan? At-tama'ninatu wajibatun. Apa yang kita dapat istifadah daripada ni? Cuba seorang jawab. Bila sebut tama'ninah wajib, apa yang kita kena buat? Tak boleh? Kalau kita tak buat tama'ninah, hukum dia apa? Batal dan haram. Kita baca satu teks je. At-tama'ninatu wajibatun, menghasilkan la yajuzu tarkuhu wa yahrumu fi'luhu wa yu'aqabu ala tarkiha. Wajib buat, tak boleh tinggal, dan diazab ke atas. Macam mana kamu tahu? Kitab tak sebut pun. Saya belajar dalam kitab usul fiqh. Saya belajar dalam kitab.
Nampak tak peranan ni mukadimah ni? Mukadimah ni memberikan kita maklumat ammah terhadap semua perjalanan fatwa yang berlaku di hadapan kita. Sebab itu ulama ajar benda yang ringkas sedemikian. Kita sikit lagi. Kita masuk hukum syar'i yang seterusnya. Dua lagi. Syarat itu sah dan batil. Wa in yakun 'ala syuriti istamala fanafidun sahha wa illa batala. Sekiranya setiap amal ibadat kita cukup syarat. Sembahyang syarat dan rukun dia cukup. Berapa syarat sembahyang? Berapa banyak syarat sembahyang? Berapa? Berapa? 11. Banyaknya. Berapakah syarat sah sembahyang? 15. Tu dia. Syarat sembahyang berapa? 1. Kamu ni mazhab apa ni? Ni pernah sembahyang tak ni? Berapakah syarat sembahyang? Mau bahagian? 3 pula. Macam mana ni? Kamu ni sembahyang tahu sah tak sah ni? Berapa syarat sembahyang? Allah ya salam. Aduh. Saya ajak Ummu Allah semua ni. Berapa? 9. 6 pula. Berapa? Ya salah. 5. Rukun sembahyang? Ni betul dah. Rukun tu salah syarat tu dia bijak. Aduh. Sebab tu kena belajar usul fiqh. Usul fiqh ajak kerangka. Kita kena tahu kerangka setiap bidang ilmu, syarat apa semua tu. Baik. Sekiranya ibadat itu cukup syarat, wudu ambil, menghadap kiblat, aurat tutup, bersih dan masuk waktu 5 syarat itu dipanggil apa? Sah sembahyang. Sah. Kita sembahyang tak menghadap kiblat, sah tak sembahyang? Tatbikkan dalam sembahyang atas kapal terbang. Ni jangan kita tengok fatwa, tengok dalam kapal terbang. Kita sembahyang atas kapal terbang tak menghadap kiblat, sah tak sembahyang? Sah. Tadi kita kata menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Betul tak? Kita nak atas kapal terbang, pusing sana pusing sini, menghadap kiblat tak? Kalau guna kaedah tu, sah tak sembahyang atas kapal terbang? Tengok cara saya nak ajak kamu tatbik. Belajar usul fiqh tatbik. Belajar usul fiqh tatbik. Syarat sah sembahyang berapa? 5. Okey, rukun sembahyang ada 13. Kita sembahyang atas kapal terbang, duduk atas kursi. Sah tak sah? Sah. Rukun sembahyang berdiri duduk. Kamu duduk atas kursi. Sah tak sah? Kamu ni makan syabu ke ni? Kena buat hujan nak kencing ni. Rukun sembahyang berdiri, duduk atas kapal terbang, sah pula. Sah makan syabu. Dah pening dah. Tak sah lah sembahyang. Kena qadha lain. Syarat sembahyang berdiri ketika mana? Kita atas kapal terbang mampu berdiri tak? Yang pergi toilet tu diri kan merangkak. Ni usul fiqh nak ajak kamu fikir. Okey? Wa illam yastawfi syurut, kalau tak cukup syarat, nama dia apa? Apa disebut? Batala, batil, iaitu apa? Sah yang mencukupi syarat dan rukun, batal yang
Tidak cukup syarat dan saya sembahyang aurat terbuka. Dia panggil sah ke batal? Saya sembahyang pergerakan 5 kali. Sah ke batal? Saya sembahyang sambil makan. Imam tu lama sangat 1 juzuk. Makan si kandak tu. Sah ke batal? Persoalan, kenapa batal? Sebab langgar rukun dan Allah. Kalau kita langgar peraturan universiti, terbatallah menjadi student. Tatbiqat muasirah. Kamu buat demonstrasi. Adakah demonstrasi dibolehkan di universiti? Boleh tak? Baca undang-undang tak? Boleh tak Ustaz? Mana Ustaz Sofian kita? Secara umumnya siapa yang langgar kontrak tak cukup syarat, maka dalam usul fiqh kata apa? Batala, maksud batal lah dia punya kedudukan dia sebagai pelajar. Di situ dia panggil apa? Tatbiqat, pelaksanaan aplikasi usul fiqh dalam isu-isu moden. Langgar syarat terbatal. Sebab tu kita bawa kereta berapa kali langgar yang SMP tu, maka terbatal lah SMP kita. Tengok JPJ baca kitab usul fiqh. Kalau 2 tahun kita ikut syarat, maka sahha. Apa dia kata? Wa iyyakun ala syurit istamala fanafidun sahha wa illa batala. Kita rehat dulu, insya-Allah kita sambung nanti tentang bab yang baru, iaitu yang dipanggil madarik ilmi. Bab madarikil ilmi, bab pembahagian ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan kita sambung bila? Pukul 2. Mari kita laju sikitlah. Dah faham asas ni, insya-Allah yang lain mudah aja, tak ada masalah apa. Allah Ta'ala a'la wa a'lam.